Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudari yang dirahmati Allah sekalian, Waalaikumsalam. Apa nama? Kamarul Isyam, Muhammad Mohsin, Anwar Riza, Muhammad Ashan, Cik Muhammad Noor, Yu Ismail, Rizwan Sulaiman, Alex Singh, Syarif Saad, Muhammad Subki Mahmud, Yusri Zulkifli, Mat Fidaus. Singa tu kena sekat tu. Jamal Cik Hassan, Mat Stingray. Tak boleh live tak boleh. Sekali saya cerita 5 orang, Jentera Saga, Bakar Samad, Prince Deli, Janah Guntur, Udin Keli, Adnan Ahmad, Kelana Hashim, Nuria Zahra, Dayus Muhammad Syaril Saad dan sebagainya. Hari ini saya bersiaran secara live di Facebook saya, Muhammad Syafiq Abdul Halim Page, Abang Anwar Riza, Waalaikumsalam, NH Makyi, Waalaikumsalam, Normawati, Waalaikumsalam, dan juga di YouTube saya, YouTube saya adalah Muhammad Syafiq Abdul Halim Official. Jadi minta saudara semua share lah. Ni adalah first time saya bersiaran secara live di YouTube. Selalunya recorded version, tapi kali ni live. Jadi saya tak tahu macam mana saya nak baca komen di YouTube ni, tapi tak apa, insyaAllah kita akan cuba. Dan segala masalah yang berlaku pasti akan ada jalan penyelesaiannya. Muhammad Kamal, Monster Power, Man G7, Muhammad Imran, penerangan KZ, Muhammad Imran Kasimi, Syahrul Nizam, Muhammad Adham, Muhammad Najib Hassan, sebut dah tu, Tok Akir Rosli. Selalu tengok dan teruskan perkongsian. Sebab mereka goyang dengan saya. Kalau mereka tak goyang, mereka takkan blok akaun saya. Disebabkan kerana mereka rasa gusar dengan saya bila banyak orang masuk live saya, bekas Menteri Wilayah, Menteri Besar Kedah masuk live saya, maka mereka akan jadi rasa macam serba tak kena. Bila mereka rasa serba tak kena, entahlah ni muka mereka, maka mereka pun wujudlah Ray Usuk pakai songkok, maka mereka wujudlah satu akta baru. Tapi akta ni tak terpakai lah di Facebook dengan YouTube. Sebab Facebook dengan YouTube ni dia takkan layan kerajaan Malaysia hak bangang ni, tak profesional ni. Maka dia buatlah di TikTok. Di TikTok ni wujud satu regulation baru, dia punya dipanggil apa, regulation yang baru lah dalam TikTok ni, yang mana ada klausa akaun anda akan di-ban sekiranya anda membuli kerajaan dan pegawai kerajaan. Jadi tuan-tuan, saya rasa dalam sejarah lah kita duduk dalam negara kita Malaysia ni, banyak parti-parti politik di Malaysia ni, belum ada lagi lah law and regulation yang mana mentakrifkan buli terhadap pegawai kerajaan dan juga kerajaan. Pegawai kerajaan ni adalah termasuk menteri lah. Jadi bila saya rajin untuk sebut nama menteri dan sebagainya, mencabar menteri untuk masuk, maka di situ mereka pun buat satulah regulation, yang mana tak boleh apa nama Ustaz, tuan-tuan, saya nak membaca tu. Waalaikumsalam pada sesiapa yang memberi salam. Teruskan perkongsian saudara. Di YouTube ni kurang sikit perkongsian, tolong kongsi sikit. Bagi naik sikit kan. Malam ni saya tak boleh lewat tuan, sebab malam ni saya akan besok saya akan hadir ke Parlimen. Jadi saya buat live ni sebab nak bagi tahu lah, sebab semalam hari tu saya janji, sebulan lepas saya janji, saya kata Parlimen buka, saya nak buat live, nak tunjuk pada sahabat-sahabat semua yang tak pernah masuk dalam Parlimen. Saya nak tunjuk macam mana yang luar Parlimen tu macam mana. Jadi bila mereka dah block akaun TikTok saya, maka saya tak boleh nak buat apa lah. Jadi tuan-tuan, saya nak tunjuk sikit regulation yang terbaru TikTok. Bagi rakan-rakan kita tengok, regulation yang terbarunya adalah dia tambah dekat sub bully tu, yang maknanya a celebrity or government official has been bullied or harassed. Jadi kita tidak boleh mengkritik menteri maupun kerajaan hari ni. Tak boleh kritik, terus akaun kita kena blok. Jadi ini adalah satu, orang kata apa, penafian kepada kebebasan bersuara rakyat Malaysia yang tidak pernah dilakukan oleh mana-mana kerajaan sebelum ni pun. Tak pernah kerajaan sebelum ni buat perangai macam ni.
And hanya kerajaan Anwar Ibrahim yang dikatakan reformasi ini saja yang buat benda ini. Kalau dulu Anwar gelar Tun Mahathir sebagai Firaun, maka sekarang ni kita nak gelar dia apa pun tak tahu lah, sebab Tun sendiri pun saya rasa dia tak paskat blok-blok dan sebagainya pada zaman dia. Dan waalaikumsalam saudara, siapa yang memberi salam Hadir Sindikat Perikatan Nasional Tasyik Gelugok. Apik Syarif Hampa main dah besok? Hampa jangan tak main pula besok. Saya turun ke parlimen besok tu kerana saya dimaklumkan orang Tasyik Gelugok akan turun. Tu semata-mata saya pergi tu. Farid Razak, waalaikumsalam abang Farid Razak. Teruskan lagi perkongsian akan TikTok kena ban ke? Ya, sampai 15 hari bulan. Sampai 15 tuan lepas 15 kita buat live balik lah. Diktator, ya betul Anwar ni memang zaman diktator gila memang dictatorship. Tuan-tuan tengok dalam pentadbiran kerajaan pun anak beranak dia saja jadi dalam media sosial pun hanya info berkenaan dengan dia sahaja, orang lain tak boleh. Jadi memang zaman diktator dan kita mesti jatuhkan kerajaan hari inilah. Di dalam pilihan raya negeri ni saya tak tahulah siapa yang masih mengundi kepada Anwar Ibrahim ni, memang tak tahu nak katalah, teruk gila lah. Saya minta rakan-rakan di YouTube untuk teruskan perkongsian saya tak tahu nak share macam mana YouTube. Yang saya tahu dia ada button share di situ satu kan. Jadi tuan-tuan tekan share lah di situ. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berasa siapa yang memberi salam jadi saya tak maulah panggil dia Namrus ke apa. Dia sini sedar lah diri dia sebagai apa. Hadir daripada Johor, King of Asgard. King of Asgard ni Lord of the Ring ni, tengok ni. Arwah abang saya kawan baik dengan Anwar dalam BIM. Dia pernah cakap Anwar jadi PM. Apa benda ni tak nampak. Buka akaun lain pula Fik lah. Saya pakai akaun tu lah. Berapa saya nak buka akaun lain sampai 15 hari bulan ni Tolong bangkitkan harga getah Fik. Harga getah itu masa sesi live bersama dengan MB Kedah itu ada mereka bangkit dah berkaitan dengan isu tu. MB kata nanti dia akan cakap dengan kerajaan persekutuan berkaitan dengan harga getah yang hari ini sangat murah lah, yang tidak menguntungkan penoreh-penoreh getah lah saudara. Bukan saja hari ini tuan-tuan, orang berniaga semua tak untung. Bukan kata getah, ayam pun banyak nak tutup ladang ayam. Tahun ni banyak ladang ayam nak tutup. Pekebun rayok pun nak tutup kebunnya sebab mereka tak mampu dah. Baja mahal. Ni kalau kata orang yang buat padi ni kalau orang yang buat padi ni dia boleh tutup dia punya padi dia, saya rasa lama dah orang tutup ni. Sebab masalah tak selesai. Masalah baja mahal, racun mahal. Jadi orang yang meniaga hari ni dia tidak dapat keuntungan. Tuan-tuan rakan-rakan kita, itulah yang live saya ni per blog tadi adalah kerana saya menceritakan daripada sudut berkaitan dengan masalah peniaga dalam negara kita ni lah, berkaitan dengan menu rahmah dan sebagainya. Saya tunjuk data dan statistik. Jadi saudara, hari ni baja time PM dulu murah kan, lembu. Okey, abang bila abang sebut kat saya lembu bang, sebenarnya lembu tu akan berpatah balik kat diri abang bila saya terangkan. Jadi harga baja menurun. Kalau kita tengok based on fertilizer and global index, yang mana kalau kita tengok harga peringkat dunia lah kan tuan-tuan saudara jadi saya suka orang panggil kat saya lembu ni, sebab sekali lembu patah balik pergi kat dia. Sebab hari ni kita berpandukan kepada macam harga baja, harga dedak ni adalah barang-barang komoditi yang berpandukan kepada harga dunia. Jadi kalau kita tengok based on baja ni dikeluarkan oleh dua negara yang terbesar lah. Yang pertamanya Canada, yang keduanya China. Harga baja meningkat dulu sebab apa? Sebab China dia buat sekatan. Bila dia buat sekatan, maka harga baja pada waktu itu meningkat. Dan Canada pada waktu itu sebab berlakunya perang Rusia dengan Ukraine, so daripada sudut transportation dia tak boleh nak hantar. Jadi harga baja telah pun menurun daripada bulan Mac tahun 2022. Harga dia 254.97 turun kepada 177.92. Nampak tak? Bila abang kata kat saya lembu, maka lembu tu akan pergi balik kat diri abang tak? Dia pergi balik lah bang. Sebab abang cakap benda yang abang tak tahu.
Macam hari ni, apa yang kita duduk kat sini hari ni, kita duduk kat atas landasan rakyat. Kita mempersoalkan apabila harga, kalau kita tengok dululah, kalau kita tengok laporan daripada Bank Negara, tuan-tuan boleh tengok laporan Bank Negara ni, dalam laporan apa benda tak saya tunjuk laporan. Saya nak tunjuk kat sini tak boleh sebab saya takut lagi depa blok lagi. Jadi saya bagi kepada tuan-tuan dia punya tajuk dia, maka tuan-tuan pergi inilah, tuan-tuan pergi cari sendiri. Tuan-tuan buka tajuk apa, trend harga komoditi global, dynamic inflasi dan tindak balas kajian di Malaysia, yang telah dibuat oleh Bank Negara Malaysia. Kalau kita tengok harga komoditi utama dunia meningkat disebabkan oleh pandemik COVID-19 dan juga pandemik yang bermula pada 11 hari bulan Mac tahun 2020 dan juga perang Rusia-Ukraine yang berlaku pada 24 Februari 2022. Jadi inilah yang menyebabkan kepada peningkatan harga komoditi utama dunia. Harga barang-barang komoditi yang kita guna di Malaysia ni seperti corn, soybean, fertilizer, coal dan sebagainya, harga ini meningkat. Jadi pada waktu itu harga tidaklah tinggi sangat. Kalau kata harga pada waktu zaman 3 bulan itu tinggi, maka dia kena buktikan berdasarkan apa, dia tengok berdasarkan apa. Jadi kerajaan yang terdahulu berjaya mengawal harga barang, antaranya adalah dengan mensubsidikan harga barang itu supaya harga barang itu dinikmati dengan harga yang paling murah oleh rakyat. Jadi hari ini menteri dia tidak murah tak murah 10pm awak pusing-pusing ala Pudu Plaza. Saya boleh cerita, no problem. Ni di YouTube ni mereka rajin mesej tanya soalan bagus. Tanya penjelasan, saya boleh cerita. Harga ayam pada zaman Perikatan Nasional shillingnya adalah RM9.24. Tidak pernah lebih daripada itu. Sebab apa berlaku macam tu? Disebabkan oleh kerajaan telah mensubsidikan ayam. Setiap kilogram ayam adalah 80 sen dengan jumlah subsidi setahun sebanyak 1.8 bilion. Harga telur dalam pasaran semasa kerajaan Perikatan Nasional mentadbir adalah RM12.40 sebab kerajaan Perikatan Nasional subsidi telur 10 sen. Setiap biji telur dia subsidi 10 sen. Jadi telur yang dinikmati oleh rakyat adalah 41 sen. Jadi inilah yang kita kena tengok, dan juga insentif-insentif yang disediakan kepada petani dan juga penternak. Jadi hari ini harga anak ayam itu mahal. Ada monopoli tapi kerajaan tidak memecahkan monopoli tersebut. Kalau pada zaman Ronald Kiandi, dia buka AP, siapa yang boleh dapat harga ayam lebih murah, dia suruh awak masuk My Malaysia. Tapi hari ini bagi kepada kroni AP tersebut. Jadi harga anak ayam satu hari yang diperolehi oleh pengusaha dan peternak ayam di Malaysia ini sangat tinggi. Jadi harga asas dia dekat anak ayam saja dah RM3.5. Macam mana dia nak jual ayam tu dengan harga yang murah? Belum kita cerita tentang dedak dan sebagainya. Mengikut kepada laporan Bank Negara Malaysia berkaitan dengan harga ayam dan sebagainya, di dalam harga komoditi global, faktor kenaikan kepada harga ayam dan telur ini 70.7% bergantung kepada kos makanan. Orang kata apa ni, kos makanan dia, ledak dan sebagainya. Jadi 18.4% bergantung kepada harga anak, orang kata apa ni, yang berusia sehari. Harga ayam bukan melambung 10pm kan lah. Cerita fakta lah brother. Saya tak payah layan dia lah sebab dia tak tahu apa yang saya cakap. Okay, tak apa tuan. Kos makanan ayam tu, dedak ayam tu adalah 70.7% merangkumi daripada harga ayam dalam pasaran. 18.4% harga anak ayam yang berusia sehari. Dan 4.1% adalah disebabkan pekerja. Vitamin dan vaksin merangkumi 1.2% daripada kenaikan harga
ayam dalam pasaran tempatan. Dan 2.9% adalah berkaitan dengan utility. Hal ni kalau kita nak turunkan harga ayam dan telur, orang kata apa, kat dalam pasaran Malaysia, macam mana nak buat? Menteri kena pastikan bahawa dia punya kos dia, input kos tu kurang, and kos makanan dia tu kurang. Tapi masalahnya sekarang ini adalah apabila kos turun di peringkat dunia, harga jagung turun, harga soya turun, tapi masalahnya harga dedak tak turun. Jadi kerajaan tekan suruh pengusaha turun sedangkan kos dia tak turun. Jadi macam mana dia nak berniaga? Dia nak berniaga macam mana kalau kos dia tak turun tapi kerajaan suruh dia perturunkan dia punya harga dia. Jadi kerajaan hari ini tak buat kerja apa-apa, saudara. Sebab itulah kita kritik. Kalau dia buat kerja, maka rakyat akan menikmati dengan harga yang lebih murah. Tapi masalahnya sekarang ni adalah harga di peringkat dunia itu berkurang. Kalau kita tengoklah harga arang batu sendiri pun, harga arang batu, kacang soya, jagung, lepas tu apa lagi? Baja, racun, semua turun. Tapi sebab apa kat Malaysia tak turun? Sebab menteri kita tak tiba aja. Kalau menteri kita tiba aja, maka akan turunlah sebab di peringkat seluruh dunia harga telah pun menurun. Tetapi di Malaysia saja tak turun. Ramai orang yang tanya apa yang PN buat dulu. Sebab itu kita mencadangkan supaya kerajaan hari ini mengikuti apa yang telah pun dibuat oleh kerajaan yang terdahulu. Sebab apa? Kerajaan yang terdahulu tidak pernah pun naik harga sayur sampai 140%. Tidak pernah harga ni saudara semua. Harga ikan temenung hari ini RM18, pelaling RM21, ikan merah RM16, sardin RM15, ayam RM10.5, telur tak ada dalam pasaran, kalau ada pun RM15. Lepas tu apa? Minyak tak ada. Harga Maggi naik, sos naik, kicap naik, cube ayam naik, cube buat sup, semua barangan Nestle naik. Segala-galanya naik. Sos tiram naik, rempah kari babas naik, ala gapas naik, santan kara naik, semua barangan naik. Sayur tomato sebiji RM1. Apa yang menega ni tuan-tuan? Nak menega macam mana? Orang nak makan macam mana? Bendi sekilo RM10. Kacang panjang sekilo berapa? 12 saya lupa dah. Jadi tuan-tuan, beras naik, segala-galanya naik. Kerajaan buat apa? Pada zaman dulu Perikatan Nasional pernah nak naik harga beras? Pernah nak naik harga ni? Sos ni apa semua? Tak pernah naik. Tuan-tuan, kenyataan daripada FMM sendiri, Persatuan Pengusaha Industri Malaysia, yang memberitahu bahawa kenaikan ini disebabkan Anwar Ibrahim menaikkan tarif elektrik 44% kepada industri. Sebab itulah mereka naikkan harga dan sebagainya. Jadi hari ini harga sayur naik sebab apa? Racun mahal, baja mahal. Sebab tu naik harga ayam naik sebab apa? Jadi tuan-tuan, tak logik. Mereka mengatakan kepada kita, dia kata sekarang ni Anwar jadi PM, ringgit Malaysia lah ni stabil. Okey tuan-tuan, kalau dulu kita beli baja 1 tan, baja 1 tan $1,500 dulu tuan-tuan, pada tahun 2022. Kita beli, kalau kita ambil lah dia punya pertukaran nilai wang asing dia, 1,500 darab dengan 4.7, kita akan dapat berapa? Kita akan dapat RM7,000 dulu. Sekarang ni USD lawan dengan ringgit Malaysia 4.3. Kalau kita beli baja setan sekarang ni bersamaan dengan $1,500 darab dengan 4.3 akan ada 6,400 ringgit Malaysia. Dah turun RM600. Sebab apa harga tak turun? Ni petani ni semua, macam mana mereka nak berniaga? Macam mana mereka nak buat duit? Hari ni kerajaan pandai. Dia kata apa? Dia buat menu rahmah. Menu rahmah CSR, saudara. Syarikat-syarikat yang buat menu rahmah, dia dapat pelepasan cukai. Kalau dia tak dapat pelepasan cukai, dia pun tak buat.
Kan menu rahmah ni, sebab dia dapat pelepasan cukai, sebab tu dia buat. Kan jadi saudara, kan hari ni peniaga dia dah sampai dia punya maksimum, kan, untuk meminimumkan dia punya keuntungan dia. Orang hari ni tuan-tuan, ibarat macam ni lah, saya bagi example ni yang kena block tadi saya punya akaun TikTok ni. Kan tuan-tuan, hari ni lah kalau orang meniaga, dia punya cost, input cost dia untuk meniaga pen lah. Ni saya bagi example, apa jangan duk kata ni pula kan, apa meniaga pen ni. Meniaga pen example nak bagi nampak, nak bagi rakyat nampak. Kalau dia punya input cost dia nak meniaga pen, dia punya cost dia adalah RM1. Dia akan jual dalam pasaran RM2. Sebab dia nak ambil keuntungan RM1 tersebut. Nak bayar gaji pekerja, dia punya kos apa pengangkutan apa semua, so dia ambil RM1. Hari ni kerajaan kata dia suruh peniaga pen jual pen RM1.50. So peniaga dia bagi tahu apa? So orang yang berniaga ni kata macam mana dia nak jual pen RM1.50? Kalau dia jual RM1.50, 50% tu keuntungan dia. 50% lagi tu dia nak bayar orang kerja dia dan sebagainya. Orang berniaga dia nak untung, bukan dia nak pergi jual untuk orang, tak. Dia nak keuntungan untuk diri dia. So ini yang berlaku hari ni. Kerajaan suruh peniaga jual pen RM1.50. Sepatutnya apa kerajaan buat? Kerajaan kena fikir macam mana harga nak turunkan harga kos pen tu. Kalau kerajaan nak suruh peniaga jual dengan harga harga lebih murah RM1.60, kerajaan kena pastikan supaya harga pen tersebut turun 80%. So dia punya kos dia adalah 80%. Maka bila kos dia 80%, of course lah dia akan jual RM1.80. Dan kerajaan boleh suruh dia turunkan kepada RM1.60, ataupun kerajaan subsidi 20% supaya harga pen tersebut turun kepada RM1.60. Maka harga barang dalam pasaran akan turun kepada 4%. Jadi sekarang ini kerajaan hari ini tak erti nak takbir negara, dia tak tahu nak fikir macam mana. Ini masalahnya, sepatutnya dia kena kaji. Sebab apa kenaikan daripada sudut harga pen ini? Harga plastik naik. So dia kena check lah, betul ke harga plastik naik? Harga plastik dah turun. So dia kena pastikan supaya pengilang-pengilang dan industri ini tidak mengambil untung berlebihan. Dia kena cek supaya mereka tidak ambil untung berlebihan. Sekiranya harga plastik di peringkat dunia turun, maka dia boleh suruh pengilang ni turunkan harga pen kepada 80%. Maka peniaga akan dapatlah harga yang lebih murah. Bukan suruh peniaga untuk turunkan harga, habis tu orang tu nak berniaga apa, dia jual saja. Jadi itulah yang boleh berlaku dekat dalam negara kita sekarang ini. Konon-kononnya bila dia buat menu rahmah, dia akan turunkan harga pasaran ni. Dia tidak akan menurunkan harga pasaran, saudara. Sebab apa saya kata yang tu? Sebab dia tidak ada kaitan, menu rahmah tidak ada kaitan langsung dengan rantaian bekalan. Sebab menu rahmah ni adalah CSR semata-mata. Okey saudara, orang berkata harapan yang bengap, dia kata peniaga lah patut cari untuk nak cut cost. Peniaga kena cari nak cut cost. Lepas tu yang industri dia macam ni, otak kerajaan dia kena fikir apa? Otak kerajaan dia kena fikir, dia kena jaga rantaian bekalan daripada material raw material sampailah produk tu jadi sampai end user. Semua ni rakyat. Pengilang adalah rakyat, pihak industri adalah rakyat, pemborong adalah rakyat, peruncit adalah rakyat, dan juga pembeli adalah rakyat. Kerajaan dia kena fikir the whole system tu, dia punya supply chain. Kalau ada orang menteri pergi jawab, dia kata apa? Yang bertanggungjawab untuk menurunkan harga adalah peniaga. Maka inilah Perdana Menteri dan juga menteri yang paling terbodoh dalam sejarah dunia. Sebab apa? Kalau dia kata dia adalah menteri kewangan yang terbaik di dunia, maka dia tahu
Peniaga tak boleh tuan-tuan. Peniaga punya keuntungan berapa? Okey, saya nak beritahu kat tuan-tuan. Kalau dia beli sekok ayam tu RM9.50. Adakah kerajaan boleh dia suruh dia jual harga RM9? Of course lah tak boleh, sebab dia dah pergi kepada dia punya marginal loss. Dia dah pergi dia punya kerugian. Mana ada orang nak rugi? Orang berniaga mana ada nak rugi? Dia mesti nak keuntungan. So kaedah orang Pakatan Harapan fikir adalah tanggungjawab peniaga, walaupun harga yang keluar daripada ladang tu RM9.50, tetapi peniaga yang kena turunkan harga. Dia kena ambil dia punya responsible. Bodoh lah macam tu. Dia mana boleh dia untung? Dia dah tak boleh untung. Kalau dia ada untung tak apa, tapi dia dah tak ada untung. Berapa ramai hari ini peniaga semenjak Anwar Ibrahim jadi Perdana Menteri, mereka tidak ada keuntungan. Mereka tidak ada keuntungan langsung, saudara-saudara. Sebab itulah tuan-tuan, kalau kita tengok sekarang ni senang ya. Ada game kata harapan dalam ni duk tikai lebih kan. Saya nak tanya dia satu soalan lah, si Pudu Plaza. Apa maksud the beam price dengan price floor? Dan kalau dia nak cerita lah, saya nak tahu juga dia tahu ke tak. Kalau dia tak tahu, saya duk cerita, dia bukan boleh tahu apa maksud beam price dengan floor price. Sekejap kita tunggu dia jawab dulu. Kalau dia tak tahu, saya duk jawab soalan dia, saya duk jawab banyak kali. Tapi dia tak boleh faham, maknanya dia tak ada knowledge kat situ. Berapa saya nak pergi cerita dengan dia, buang masa saya ya. Sebab dia akan pusing. Apa makna beam price dengan price floor? Mana dia? Dia tak jawab lah. Minum air tu. Tuan-tuan, kita tunggu dia jawab dulu. Lama betul pergi Google ke apa ni? Bini buat roti cheese. Saya malam ni tak makan ni tuan-tuan. Saya makan dulu sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Dia tak tahu. Dia tak tahu, keluar. Buang masa saya layan. Sebab buang masa, sebab hang kan faham apa yang saya cakap. Orang lain nak faham. Okey Sekejap boleh blok atau kat YouTube Okey. Boleh. Okey buang masa. Lagi dia duk pusing, saya nak pergi tang lain tak boleh. Okey tuan-tuan hari ini Zahid mengatakan bahawa jangan layan Ramasamy. Biarlah DAP yang tangani isu berkaitan dengan Ramasamy. Jadi saya dah cakap dah kepada orang UMNO ni semua. Lah ni hampa dah cium mulut dengan DAP. So hampa tak boleh pertikai perjuangan DAP. Apa yang Ramasamy cakap adalah benda yang betul, saudara semua. Saya telah pun memeriksa fakta berkaitan dengan apa yang Ramasamy cakap. Saya akan berkongsi kepada saudara dia punya fakta dia berkaitan dengan apa yang Ramasamy cakap. Adakah itu misleading ataupun bukan perjuangan DAP ataupun tak. Tuan-tuan, apa yang Ramasamy cakap ni ada dalam 3 resolusi dan juga deklarasi yang dibuat oleh parti DAP. Yang pertamanya adalah deklarasi setapak tahun 1967. Yang keduanya adalah deklarasi alam tahun 2012. 2012. Dan juga resolusi 50 tahun penubuhan DAP. Semua ada menyebut berkaitan dengan apa yang Ramasamy sebut, iaitu berkaitan dengan kesaksamaan dan juga berkaitan dengan kesamarataan. Jadi perjuangan DAP itu tidak salah berdasarkan hasrat perjuangan dia lah, bagaimana dia menghasut orang Cina, orang India memusuhi orang Melayu dengan membawa kepada agenda ini. Dalam deklarasi setapak 1967 yang menjadi pegangan DAP hingga hari ini jelas menunjukkan bahawa parti DAP memperjuangkan kesamarataan etnik, di mana DAP menentang kepada pengasingan atau mengkelaskan keistimewaan kaum dalam negara kita mengikut kepada kelompok Bumi Putera ataupun bukan Bumi Putera.
So DAP tak dokong benda ni. Dia tidak dokong keistimewaan Melayu dan sebagainya sebab dia sebut dalam deklarasi dia. Dan dia tidak pernah membatalkan deklarasi setapak 1967. Sebab apa? Semasa kalau kita tengok masyarakat, ni tuan-tuan, ni saya nak buka hari ni. Yang ni saudara mungkin tidak tahu tentang benda ni dan saudara share semua. Kerajaan Madani ataupun masyarakat Madani adalah deklarasi ciptaan DAP. Kalau tuan-tuan buka deklarasi Shah Alam 2012, DAP menggunakan terma Madani ataupun mewujudkan kerajaan Madani dengan perjuangan bangsa Malaysia di mana semua kaum adalah sama rata. Madani bagi konsep DAP yang dijelaskan dalam deklarasi Shah Alam 2012 bermaksud adalah perjuangan bangsa Malaysia yang mana semua kaum adalah sama. Dan semasa ulang tahun ke-50 parti DAP pada tahun 2016, DAP mengesahkan yang mereka masih lagi berpegang kepada deklarasi setapak 1967 di mana menyebut bahawa para sosialis demokratik yang berfikiran nasional haruslah berpegang kuat kepadanya, maknanya kepada deklarasi setapak 1967 demi membantu memperkukuhkan integrasi nasional yang berasaskan kepentingan ekonomi bersama rakyat Malaysia yang tidak berada tanpa mengira kaum dalam konsep Malaysia baru. Jadi ini adalah perjuangan DAP. Malah Ramasamy bercakap benda yang betul dan disokong oleh Zahid yang mengatakan bahawa biar DAP yang menguruskan Ramasamy. Sebab Zahid Hamidi dan UMNO hari ini memahami itu adalah perjuangan DAP. Dan Zahid tak boleh nak kata lebih. Sebab hari ini UMNO sudah kena pegang telok dengan DAP. UMNO tidak lagi menjadi sebuah parti yang memperjuangkan hak orang Melayu, kepentingan orang Melayu, kedudukan orang Melayu. Tidak lagi, saudara semua. UMNO hanya akur kepada apa yang diperkatakan oleh DAP. Sebab tu hari ini Presiden UMNO telah pun mengeluarkan kenyataan supaya ahli UMNO semua tidak boleh mengkritik ataupun memberikan apa-apa pandangan kepada Ramasamy. Malah tidak boleh keluar kenyataan suruh pecat Ramasamy pun. Dan Zahid minta supaya ahli UMNO menghormati supaya menyerahkan keputusan ini kepada DAP. Jadi ini adalah perkara yang betul. Saya beritahu kepada saudara semua, Ramasamy tidak berbohong. Yang berbohong adalah Anwar Ibrahim dan juga Lim Kit Siang, Lim Guang Eng dan sekutu mereka. Ramasamy tidak pernah berbohong. Ramasamy cakap benda yang betul kerana itu adalah perjuangan DAP. Walaupun di Perikatan Nasional tidak ada orang di sini yang sokong ataupun mendokong kepada aspirasi DAP. Sebab apa? Sebab kita nak menjaga hak keistimewaan orang Melayu. Sebab Perikatan Nasional adalah satu-satunya parti nasionalis Melayu yang membela kedudukan dan juga kepentingan orang Melayu. Jadi sudah tentu di peringkat Perikatan Nasional kita tidak bersetuju. Tapi kalau kita tidak bersetuju di sini, adakah benda itu tidak dipersetujui oleh Pakatan Harapan? Ini persoalannya. Hari ini Anwar dan juga sekutu Anwar bermuka-muka menipu rakyat seolah-olah mereka ini perjuangan nasionalis Melayu. Bloody fool, pergi mampus. Semua orang tahu PKR adalah parti leftist. DAP adalah leftist. Orang yang duduk di belah left wing ini, di sebelah sayap kiri ini, pemikiran yang sebelah kiri ini, mereka tidak mendokong kepada keistimewaan sesuatu kaum. Mereka minta kepada kesamarataan dan juga kesaksamaan. Jadi saudara semua, benda ini harus dijawab oleh Anwar Ibrahim kepada pengundi bukan Melayu. Anwar hari ini nak bermuka-muka sebab dia tahu. Saya pagi tadi saya ada dapat satu WhatsApp daripada Datuk Wan.
And dia nak buat program untuk Melayu apa ni kan. Lepas tu saya pun pergilah baca. And dalam sekolah ada satu saya cari satu artikel yang ditulis, bagus artikel ni tuan-tuan, saya akan kongsikan. Mungkin saudara boleh pergi baca mana. Saya buka dulu Saya baca dalam sekolah lah, ada satu tesis yang ditulis. Saya nak kongsi tajuk dia di YouTube. Sila share lagi ni. Kali pertama tau saya live di YouTube bersama dengan anda semua. Dan sebelum ni anda hanya tengok recorded je, recorded version. Tapi hari ni saya buat secara live. Jadi anda kena kongsi lah tuan-tuan apa tajuk saya rasa tadi okey. Okey, tuan-tuan pergi baca. Dia bukan tesis tuan-tuan, satu jurnal artikel yang bertajuk Analisis Isu-isu Ketenceraman Analisis Isu-isu Keterancaman Melayu Terpilih Era Pentadbiran Pakatan Harapan. Jurnal ini ditulis oleh Abdul Mukid Muhammad daripada Universiti Malaya, Awang Azman daripada Universiti Malaya, dan Muhammad Taufik Yaakob daripada Universiti Malaya di dalam Fakulti Pengajian Melayu. Tuan-tuan boleh pergi baca. Dalam jurnal ni dia ada menceritakan dan tuan-tuan akan memahami sebab apa hari ni Anwar nak tunjuk seolah-olah dia ni nak jaga Melayu dan sebagainya. Yang kita tengok pelik lah sebab dia pejuang reformasi, dia reformis punya perjuangan, dan dia bukannya nasionalis Melayu. Jadi kita pelik. Sebab apa? Kalau kita baca dalam tesis ni, kerajaan Pakatan Harapan 44 bulan memberi kesan yang sangat mendalam kepada trauma dan juga pemikiran orang Melayu. Jadi timbul satu istilah dia panggil sebagai, saya tak tahu nak sebut macam mana ejaan dia, PSIKE, kepada orang Melayu. Yang mana orang Melayu, kalau kita tengok kat sini, istilah yang digunakan oleh Winnicott pada tahun 1965 ni dia panggil Remembering the Past, Being Aware of the Present, and Anticipating the Future and Tying them together. Jadi orang Melayu merasakan bahawa dia terancam, dan dia berjaga-jaga untuk masa hadapan, dengan menyeru kepada penyatuan orang Melayu. Itu yang berlaku pada PRU ke-15. So Anwar sedar keadaan ini apabila mereka melaungkan Malaysia Baru, Bangsa Malaysia dan sebagainya, dan apabila mereka merintah selama 22 bulan, maka berlakulah pelbagai benda, diskriminasi terhadap orang Melayu dan sebagainya, dan di akhirnya orang Melayu menolak kepada Anwar Ibrahim. Jadi tuan-tuan, kalau tuan-tuan tengok benda ni, kita dapatlah, kalau kita tengok pada kerajaan Pakatan Harapan dan 1.0, semua lantikan-lantikan dibuat kepada ahli-ahli DAP itu sendiri. Kalau tuan-tuan tengok dalam jurnal ini, dia bagi tahu kenapa sekarang ini lantikan itu tidak dibuat, dan saudara boleh tengok. Lantikan yang dibuat pada waktu itu adalah Menteri MOF adalah Ling Guang Eng. Timbalan Menteri Pertahanan adalah Liu Chintong. Timbalan Menteri Pembangunan Luar Bandar Iwa Rasa. Lepas tu Richard Malanjum sebagai Ketua Hakim Negara, Peguam Negara Tommy Thomas, Ketua Pesuruhjaya SPRM Latifah dan sebagainya. So mereka ini, tu kita ada Menteri Watia Muti, lepas tu Kula Segaran, ramai menteri dapat, dan memberi kesan trauma kepada orang Melayu. So Anwar sedar benda ni. Jadi tindakan yang diambil adalah untuk mengurangkan menteri DAP kat dalam kerajaan. Dan juga tindakan yang dia ambil sekarang ni adalah menunjukkan bahawa dia adalah nasionalis Melayu, supaya dia mendapat sokongan Melayu tu. Jadi saudara semua, adakah benda ini satu benda yang kita boleh nampak macam boleh percaya kepada dia? No. Sebab kita mestilah berpegang kepada apa yang DAP bagi tahu, Ramasamy bagi tahu. Ramasamy bercakap benar. Sebab Ramasamy menuntut kepada perjuangan yang dibawa oleh Pakatan Harapan.
Dan mereka ini bermuka-muka. Dia jumpa dengan orang bukan Melayu, inilah yang dia janjikan. Kesamarataan, kesaksamaan, UEC. UEC ada dalam manifesto mereka. Untuk mengiktiraf UEC ada dalam manifesto mereka. Ini mereka tidak boleh nak bohong sebab semua orang boleh tengok. Untuk pekerjaan yang equal ada dalam manifesto mereka. Ni yang Ramasamy sebut ni, yang reformasi institusi ni. Semua dalam manifesto mereka. So, mereka jumpa dengan bukan Melayu. Mereka bagi tahu UMNO adalah radikal Melayu. Perikatan Nasional Radikal Melayu. Itu PAH Islam. Oi, susah lo. You orang Cina. You sokong PAH. Nanti dia potong you punya tangan. Semua dia kasih potong. Dia kasih sunat sama you. Itu panggung wayang tutup. Judi semua tak boleh main. Arak semua tak boleh. Nanti kuil kena roboh. So, dia pergi hasut macam tu. Dia pergi jumpa dengan orang bukan Melayu. Dia beritahu, oh ni bersatu tak boleh. Ni bersatu. Dia UMNO punya. Dia lebih kurang sama ya. Dia orang semua Melayu je. Orang lain dia bukan jaga. Orang Cina tak jaga, orang India dia tak jaga. Dia semua Melayu saja jaga. So dia pergi sana macam tu. Dan Anwar bila dia mai ke orang Melayu, saya akan mempertahankan kerajaan Madani, berkonsepkan kepada teras Islam, menjaga kedudukan Melayu dan sebagainya. Dia mai ke orang Melayu macam ni. Inilah orang yang dia bermuka-muka. Jadi saudara semua, saya nak bagi tahu kepada saudara, Anwar kena menjawab dan bersifat tanggungjawab. Sebab apa? Pakatan Harapan diundi oleh 80% daripada bukan Melayu yang mengundi Pakatan Harapan. Hari ini rakyat menuntut kepada janji. Mungkin ada orang yang bila saya cakap kat sini, mungkin dia kata, Pik, ni biar betul dah. Kita nak tunjuk kepada orang Pakatan Harapan. Kita nak tunjuk kepada orang Cina, orang India yang mengatakan Anwar Ibrahim ni adalah manusia paling pembohong dalam dunia. Kita hari ini, saya bagi tahu pada tuan-tuan, saya suruh orang Cina, orang India memperjuangkan UEC bukan sebab saya nak menggadaikan hak orang Melayu. Tak. Sebab saya nak tunjuk kepada orang Cina dan India bahawa Anwar Ibrahim ni bukan kata ulat kepala tiga. Ulat banyak kepala. Sebab itu saya suruh ada di sini katakan saya resis. Saya bagi tahu kat anda, saya bukan resis. Yang resis adalah PKR-DAP sebab mereka ni menggunakan politik perkoman. Saya mohon kepada saudara-saudara saya, orang Cina, orang India, kamu tuntut UEC sekarang. Apa Anwar akan cakap? Tak percaya, gunakan persatuan-persatuan bukan Melayu, desak kerajaan suruh jawab pasal UEC. Saya berani garanti. Saya akan membotakkan kepala saya. Anwar akan jawab, kita tak boleh luluskan UEC, kena bagi penghormatan kepada orang Melayu. Saya botak kepala. Anwar akan jawab macam tu. Kita tak boleh nak laksanakan UEC sebab kita dah janji nak memartabatkan orang Melayu dan sebagainya. Percayalah cakap saya. Sebab tu saya kata dia penipu. Sekarang ni orang Cina dengan orang India, mereka duduk diam, mereka tak tuntut. Ini masalah mereka, tuntut. Sekarang ni Anwar cakap apa? Anak Cina, anak saya, anak India, anak saya, anak Melayu, anak saya, anak semua orang anak saya. Minta kepada dia. Anwar kata kalau dia jadi Perdana Menteri universiti, semua sama rata. Yang ni saya tak pasti. Anwar cakap ke ni Pakatan Harapan. Dia pun memperjuangkan kesaksamaan dan juga kesamarataan. Suruh dia buat. Hapuskan kuota universiti. Kita nak tengok dia buat. Sebab apa dia tak mau buat? Sebab dia penipu. Saya beritahu kepada orang Cina, orang India, dia ni penipu paling besar nombor satu di dunia. Orang India mitra. Sebab apa hari ni orang India tak berani sebut tentang mitra? Sebab apa Anwar hari ini tak berani sebut tentang mitra? Dia mengatakan bahawa mitra adalah satu penindasan kepada orang bukan Melayu. Orang India. Yang mana MIC telah pun merompak berjuta-juta duit orang India. Sebab apa hari ini tak siasat mitra? Sebab apa hari ini tak memperjuangkan mitra? Sebab Anwar adalah manusia paling penipu dalam dunia. So tuan-tuan, konklusinya hari ini, saudara sendiri boleh tengok. Saudara sampaikan kepada orang bukan Melayu. Saya tahu yang tengok live saya ni majoriti orang Melayu. Tapi majoriti orang Melayu janganlah salah tafsir apa yang saya cakap. Saya duduk kata, oi Syafiq ni sokong Ramasamy pula. Dia ni bahaya ideologi dia. Saya bukan cakap saya sokong Ramasamy. Saya kata prinsip PM kita tak sokong.
Tapi saya bagi tahu kita kena hasut. Sebab kita nak tunjuk kepada orang Cina, orang India bahawa mereka ni penipu. Jumpa rakan-rakan kita orang Cina, jumpa rakan-rakan kita orang India, saya selalu jumpa. Rakan-rakan saya Cina, India, saya jumpa dia, saya tanya, Anwar sekarang ni dah jadi Perdana Menteri, apa jadi dengan UEC? Alah Syafiq, sabarlah. Dia baru sekarang 60 hari jadi Perdana Menteri, you macam-macam meminta. Saya kata tak apalah. Esok saya jumpa, you macam mana sekarang? Tengok ni, apa Rahmat Sami tuntut, apa kena tiaw dengan Anwar? Rahmat Sami kena baloi dengan Anwar, kena. Biasalah Syafiq, dia orang sekarang kan dia politik, dia lain sikit, nada dia lain. Sebab apa? Sebab dia rasa kecewa. Kalau kita tak sampaikan, mana dia nak rasa? Kita tanya dia. Saya jumpa kawan saya baru ni, saya tanya dia, kawan yang sama, mula-mula saya tanya dia pasal UEC. Dia kata sabar, Anwar baru 60 hari kan. Lepas tu saya tanya lagi sekali kepada dia, baru ni Rahmat Sami keluar kenyataan. Saya tanya dia, saya WhatsApp dia, brother macam mana ni? Rahmat Sami sudah kena tahu, you punya orang kuat. Rahmat Sami ni antara mereka punya orang kuat lah. Rahmat Sami, Ronnie Liu, Tony Pua, ni mereka punya walak dia bah. Walak dia bah, ni orang kuat dia bah. Rahmat Sami kena hinjut. Dan saya kata kat dia, Anwar Ibrahim hinjut dia lagi sekali. Kan? Biasalah Syafiq ni, dia orang politik semua samalah. Nampak? Dia dah mula tone dia dah lain. Mereka dah mula kesedaran. Kalau kita tak pergi bagi tahu kat mereka, kalau saya tiap-tiap malam tak bagi tahu kat mereka kata Rahmat Sami membuat benda yang betul, tetapi Anwar Ibrahim, Lim Kit Siang, Lim Guang Eng adalah penipu, maka mereka tak boleh, mereka tak tahu. Mulai hari ni rakan-rakan kita pergi jumpa mereka, tanya orang India, brother macam mana sekarang mitra? Dia orang dulu pejuang mitra, pergi tanya dia. Dia akan jawab apa? Mula-mula mungkin dia akan jawab, aduh, biasalah baru tubuh kerajaan, nanti siasat lah, you punya parti akaun pun kena beku. Kalau 2-3 kali kita tanya dia, ini orang politik semua sama lah dia. Bila dia duduk di atas, semua dia cakap saja. Jadi dia mula kesedaran. Kita nak kesedaran di peringkat mereka tu, supaya mereka sedar bahawa Anwar dan juga DAP adalah penipu. Dan kita tidak mahu politik perkauman yang dibawa oleh PKR dan DAP, tetapi politik yang terasnya adalah kepada keseluruhan rakyat Malaysia, menjamin kedudukan semua rakyat Malaysia dan memastikan ekonomi semua rakyat Malaysia. Bukan satu sistem politik yang bawa kepada pergaduhan kaum, pertikaian kaum dan sebagainya. Jadi kita mesti menimbulkan kesedaran kepada mereka, sebab kita mesti tahu bahawa kalau kita nak menang, kita kena bersama. Sebab tu orang tua-tua pesan, bersatu teguh, bercerai roboh. Mereka nak pecahkan undi Melayu, sebab mereka tahu kalau Melayu berpecah, maka mereka boleh. Hari ni apa kita buat? Kita pergi timbulkan supaya orang Cina, orang India benci kat kita. Oh, Rahmat Sami cakap bohong lah apa, you ugut orang Melayu, you nak mati ke apa ke. Tak boleh cakap macam tu. Jadi tuan-tuan kena faham tuan-tuan. Tajuk fitnah akhir zaman, apa benda pula. Baca manifesto lah. Kalau orang Pakatan Harapan buat live apa tak, tajuk dia munafik. Munafik ni duduk dalam neraka paling bawah, tapi mereka ni bukan risau dengan munafik. Okey tuan-tuan. Panggil dia Dajjal tu. Alhamdulillah. Nak panggil siapa pun makanlah nak panggil apa pun makan lah. Nak panggil apa pun panggil lah. Jadi UMNO, orang UMNO ingat orang UMNO hampa lah ni dengan DAP yang banyak lebih-lebih. Okey tuan baru ingat nak naik atas tu dia bersatu tegak. Sedapnya dia makan, bini buat nak makan lagi sejuk tak makan sikit dulu tuan boleh saya sembunyi sikit roti. Oh, dia kata munafik okey, jangan jadi musibat. Munafik ni hang duduk dalam neraka paling bawah kali tu. Hang tak takut
Ayam ambil pula dah. Okey tuan. Apa-apa soalan ada? Apa makan tu dah? Roti biasa ya. Esok KWSP boleh dapat. Esok adalah sidang diraja. Saya bagi tahu tuan-tuan nak tahu jadual parlimen okey Zat. Takwim parlimen. Tuan-tuan kalau nak tahu dekat ni tuan-tuan boleh pergi search kan. Tuan-tuan pergi search takwim parlimen. Bagi yang tak tahu search tu saya bagi tahulah Takwim parlimen. Okey tuan takwim parlimen besok adalah mesyuarat pertama. Mesyuarat pertama pada 13 Februari hingga 30 Mac. Mesyuarat kedua pada 12 Jun hingga 27 Jun. Mesyuarat yang ketiga 9 Oktober hingga 30 November. Mesyuarat pertama 29 hari tuan. Okay, saya baca dia punya jadual dia. Minggu pertama besoklah. Besok adalah titah diraja dan istiadat pembukaan penggal parlimen yang pertama. Bermula pada jam 10 pagi dan dia tidak ada persidangan. Agung cuma main buka je, tak silap saya pukul 12 dah habis dah. Lusa adalah usul menjunjung kasih dan perbahasan titah diraja 14 Februari. 15 Februari adalah perbahasan titah diraja. 16 adalah perbahasan titah diraja sampai 21 Februari. Itu perbahasan titah diraja. 22 barulah jawapan oleh menteri. Jawapan oleh menteri pada 22 hingga 23 dan perbentangan rang undang-undang perbekalan 2023 adalah pada 24 hari bulan Februari. Jam 4 petang. Maknanya daripada pagi itu tidak ada persidangan, dia start ke 4 petang. Saya tak tahulah sebab apa dia start ke 4 petang tu kan. Dia nak bentam ke 4 petang. Okey biasa tu memang selalulah. Lepas tu cuti Sabtu Ahad 27 adalah perbahasan. 27 Februari sampai 7 Mac adalah perbahasan belanjawan di peringkat asas. Dan 8 hari bulan Mac adalah 8 sampai 9 Mac adalah jawapan menteri. 13 Mac hingga 28 Mac adalah perbahasan belanjawan di peringkat jawatan kuasa. 29 Mac adalah undi rang undang-undang dan urusan kerajaan yang lain. Ini adalah jadual parlimen lah untuk sesi parlimen 29 hari. Jadi kalau tuan-tuan nak tengok yang pasal KWSP, Syafiq datang ke besok? Ya, saya datang. Besok saya ada. Mana boleh saya tak ada pula? Of course saya kena ada besok. Jadi kalau tuan-tuan nak tengok pasal KWSP ni, mungkin ada MP akan selit lah dalam titah perbahasan yang diraja ni. Dia mungkin akan selit lah masuk kan. Tapi hak tu dia cuma selit sikit-sikit je lah. Tapi kalau kata formal untuk KWSP ni adalah pada 24 hari bulan. Okey tuan Okey, ada lagi kira kat YouTube ni ramai juga tengok saya no. Tapi siapa kat YouTube dah 54 minit? 5 sejam dah saya cakap lah. Saya rasa baru satu topik hari ni. Panjang huraian dia. Maknanya hari ni kita ada 3 jam bersama dengan saya ni. Kesian hang duk tengok menyebut pasal orang bersih diri hang lah. Alhamdulillah. Alhamdulillah kan. Kesian kat depa tuan. Saya selalu cakap dalam live saya tuan. Siapa sebut ni saya lupa dah. Mungkin Abang Ad dia boleh tahu. Siapa minat kod dia tahu lah. Nothing can help people with the negative mental attitude and nothing can stop people with the
positive mental attitude. Siapa dia? Tak silap saya yang sebut ni. Abraham Lincoln. Bukan. Ni siapa dia? Saya lupa dah. Tidak ada sesiapa pun yang boleh menyelamatkan seseorang dengan negative mental attitude. Dan tidak ada sesiapa pun boleh menghalang orang yang ada positive mental attitude. Macam dia orang ni, dia negatif. Dan mereka ni ada sifat dipanggil perjuangan ikonisme. Pakatan Harapan dia tidak ada nilai penerapan perjuangan berkisarkan oleh kedudukan sosioekonomi, kebajikan sosial, bangsa, negara, agama. Dia tidak ada perjuangan tu. Perjuangan PKR adalah perjuangan ikonisme. Mereka hanyalah perjuangan nak menaikkan Anwar Ibrahim sahaja. Jadi perjuangan sebab itu dalam PKR, tuan-tuan, mana ada dalam mana-mana negara di dunia keluarga dia, keseluruhan keluarga dia bertanding di dalam pilihan raya. Hanya parti PKR saja. Anwar Ibrahim bertanding di Ambon, anak dia Nurul Izzah bertanding di Permatang Pauh, bini dia bertanding di Bandar Tun Razak. Dan mungkin lepas ni dia akan letak susul lagi anak dia. Di dalam keluarga dia saja ada 3 kerusi parlimen. Tu pun nasib baik orang Permatang Pauh cerdik. Belum ada lagi dalam sejarah mana-mana dunia, di Jepun ke, di UK yang dah sampai 100 tahun dah dia punya amalan demokrasi dia, tak ada. Sebab tu seluruh dunia kritik kepada Anwar Ibrahim. Tak ada lagi. Dan hari ni keluar pula kenyataan. Nurul Izzah letak jawatan sebagai penasihat Perdana Menteri. Dan dilantik sebagai penasihat kepada Menteri Kewangan. Sama tak? Sama lah. Jadi dalam kerajaan hari ni pun, dia punya keluarga dia juga penasihat anak dia. Penasihat anak dia, Perdana Menteri, bapa dia. Bini dia pun mungkinlah tak tahulah lepas-lepas ni kan. Lah 60 hari lagi. Lepas-lepas ni mungkin susun juga tu JLC dan sebagainya. Mana ada dalam negara ni? Mana ada dalam negara ni yang berlaku sedemikian rupa? Kecuali negara Malaysia yang ditadbir oleh Anwar Ibrahim je. Jadi tuan-tuan, jadi kita tengoklah perjuangan mereka ni hanyalah perjuangan Anwar Ibrahim. PKR ditubuhkan adalah kerana Anwar Ibrahim dipecat daripada PKR. Kesalahan apa saya tak mau sebut, mampu happy. Hak tu kita kalau sebut dia jadi peribadi. Tapi hakikat yang sebenarnya dia menubuhkan PKR kerana dipecat daripada UMNO. Dan PKR ditubuhkan adalah untuk berjuang supaya Anwar Ibrahim jadi Perdana Menteri. Daripada tahun 1998 mereka berjuang Anwar jadi Perdana Menteri. Sebab itu bila sekarang Anwar jadi Perdana Menteri, harga barang mahal ke, gaji kena turun ke, rakyat mati terjun dekat Jambatan Pulau Pinang ke, geng ini bukan kisah. Asalkan Anwar Perdana Menteri. Sebab mereka telah didoktrin untuk menjadi pencacai, penjilat dan juga walanon kepada Anwar Ibrahim. So bila kita cerita tentang pencacai, kita cerita tentang anjing kurap, kita cerita tentang lembu dalam kandang, kita cerita tentang ayam dalam reban, kita cerita tentang kambing kat dalam bangsai, apa kita nak dengar mereka? Sebab mereka ni Anwar mai tahu itu kan, non. Anwar bagi betul kan, macam kat ladang kan. Lepas tu Anwar mai tahu rumput mereka pun non. Bila Anwar mai tahu sedak ya, non. Layan lepas ni apa? Okey tuan non Izzah dah downgrade apa? Downgrade apa tuan-tuan? Dia pergi dekat mana? Ni tuan-tuan kena tahu
dalam negara kita ni ada 7 tempat duit banyak. Duit ni seringkali kalau orang politik jadi kerajaan, duit ni akan hilang. Ada 7 tempat. Kalau saya lupa, minta seorang tegur. Kita ada kumpulan wang amanah pencen, KUAP. Lembaga Tabung Angkatan Tentera, LTAT. Kumpulan wang simpanan pekerja, kumpulan wang amanah negara, Petronas, Khazanah Nasional. Lepas tu apa lagi Lupa habis dah. Ingat 6 ya. Semua duit banyak yang tempat ni. Hak ni bilion-bilion ni. Ni untuk 92 bilion. Ni besar-besar semua ni. Jadi jangan kata downgrade. Pergi kat Petronas tu bukannya sikit punya tuan-tuan. Anak orang lain nak masuk Petronas ni kena belajar tinggi-tinggi. Kena pergi interview dia pak jadi Perdana Menteri, dia masuk dah. Tak apa sebab pak Perdana Menteri. Jadi kita kena jaga-jaga lah tuan-tuan. Dia ada dalam negara kita ni ada ni. Dia kena tengok, kena perhati betul-betul. Takut gaib. Satu lagi apa? Tabung haji. Lupa. Tabung haji, kumpulan wang amanah pencen, Lembaga Tabung Angkatan Tentera, kumpulan wang simpanan pekerja, kumpulan wang amanah negara, Khazanah Nasional, Petronas. Ini semua duit bila-bila ni. Jangan main-main. Ini duit selalu dia hilang sendiri. Sebagai contohnya pada zaman Najib dulu, kumpulan wang amanah pencen 4 bilion sudah gaib. Zaman Najib dulu EPF 15 bilion hantar pergi Amerika, mau bantu ekonomi Amerika. You ingat apa? Malaysia miskin tak? Malaysia banyak kaya. Tidak, kita terhantar pergi Amerika 15 bilion lah. Najib umum, saya bagi kepada Amerika 15 bilion untuk membantu ekonomi Amerika. Dahsyat tak dahsyat? Duit EPF duit empah ni nak keluar 10,000 tak boleh. Nak pergi Amerika 15 bilion. Lepas tu apa lagi? Lepas tu apa lagi yang hilang? Gaib merata ya main-main. LTAT, Lembaga Tabung Angkatan Tentera ni. Angkatan Tentera ni kerja duk kena sambung dia. Angkatan Tentera ni menjaga kedaulatan negara. Jadi kerja duk kena sambung dia. Ni ada banyak entah. Felda Fekra, lupa lagi. Felda Fekra ni semua duit banyak semua ni. Kerja duk kena sambung dia semua. Mak Sabu kata apa? Okey tuan tuan-tuan, nak ekspor telur pi Singapura, bagi logik, rakyat Singapura 5 juta orang. Kan? Kalau satu hari lah, kalau kita ambil dekat Malaysia, kita buat perkiraan telur di Malaysia satu hari sebiji telur untuk seorang rakyat Malaysia. Penggunaan telur di Malaysia satu hari bersamaan dengan 32.9 juta rakyat Malaysia lah. Singapura rakyat dia ada 5 juta. Satu hari, dah lah Malaysia ni negara pengeluar telur. Satu hari kita ekspor pergi negara dia berapa? 10 juta, 15 juta sehari. Orang Singapura boleh merasai setiap rakyat dia 3 biji telur. Orang Malaysia sebiji je. Habis tu orang yang minat telur ni, yang pagi-pagi nak kena makan telur apa tu, pecah lah tu orang panggil apa? 3 suku kan? Itu dah 2 biji dah. Lepas tu tengah hari lagi telur. Lepas tu petang telur lagi, orang minat telur ni, dia seorang pun dah 10 biji dah. Orang Singapura boleh menikmati semua benda. Rakyat Malaysia jadi tak tahu katalah tuan-tuan telur hadi 50 sen 2 biji telur apa benda ni. Loh, kesian kat mereka no. Apa telur Mak Sabu dengan telur non berapa pula? Dia dah fikir telur orang. Tu kata orang Pakatan Harapan ni jiwa. Depan ni Korea kan.
Ada duk main sembang lucah sana ni. Kat sini dalam live ni, laki ada, perempuan ada, hormat lah sikit. Adab ni kena ada. Saya tadi ada tegur seorang. Dia ni umur 30 lebih. Dalam TikTok lah. Saya jadi pandai betul. Nak bertanding di Dun Sungai Tiang. Ni orang Dun Sungai Tiang kena ingat ni. Hampa kalau hampa pergi undi budak ni, esok ni hampa ni memang tak tahu lah orang tua macam mana. Dia ni usia 30 tahun lebih. Dia main-main, dia kata dekat orang ni umur 58. Yang tengok live tu duk ada lebih kurang 600 orang. 600 darat 10 duk ada 6,000 orang tengok. Dia masuk dalam live, apa dia kata? Saya nak minta abang minta maaf dengan saya. Lepas tu saya kata tak siapa dia ni hantar tak kata abang ni umur apa? 58 tahun tau. Hak duk tengok ni ramai. Hampa ni anak muda jangan kurang ajar. Orang Pakatan Harapan ni hampa ni tak ada adab langsung ni dengan orang tua ni. Adab tak ada orang. Main-main toy sound itu stepek ya. Lepas tu abang tu pun, Abang Wahab nama dia, orang Melaka. Dia pun malas nak layan, dia pun kata tak apalah. Kalau ni saya minta maaf lah. Saya dengar saya marah lah. Hang adun yang nak bertanding di Sungai Tiang, mewakili Pakatan Harapan di Sungai Tiang. Orang-orang Sungai Tiang dia duk, orang kata apa? Dia ni duk menebak roti canai. Nama dia Ari kot. Hampa kalau undi dia hampa memang bodoh dan mangkap buih. Saya cakap tu terang. Kalau sebelum jadi ahli Dewan Undangan Negeri kurang hajat, esok kalau orang tua pergi jumpa dia sebagai ahli Dewan Undangan Negeri, apa dia kata? Makcik pergi balik lah, takkan nak makcik tak kerja, nak bantu makcik. Orang biadab macam ni nak angkat kan? Ni macam ni lah. Orang Pakatan Harapan ni tak ada adab. Sebab mereka diajak oleh Anwar, tak ada adab. Mana ada seorang pemimpin politik yang duduk dekat atas pentas dan berceramah politik yang kata ke orang bangang, bodoh, bahalul, tolol, hanya pemimpin Pakatan Harapan saja yang bernama Anwar Ibrahim. Sebab tu anak-anak buah dia perangai macam dengan dia. Sebab itu tuan-tuan sekarang ini, walaupun mereka menang parlimen, saya nak tanya, ada tak mereka membantu orang di parlimen mereka? Kalau dulu ahli parlimen Perikatan Nasional, bila dia jadi kerajaan, orang mai pejabat dia minta beras, dia bagi. Orang mai pejabat dia minta telur, dia bagi. Orang mai pejabat dia abang kata tak ada duit nak makan, dia bawa pergi makan. Lah ni pusat khidmat Parlimen Pakatan Harapan tak nampak, tak tahu duk tahu mana. Dia punya MP dia pun tak tahu duk tahu mana. Orang tanya pi mana ahli parlimen ini, tak pernah balik pun. Inilah perangai-perangai ni. Dan orang kita ni saya tak tahulah kena pergi angkat lagi orang Pakatan Harapan ni kan. Kalau pergi angkat lagi ni memang tolol lah saya kata, tak ada benda lain lah. Okey, entah soalan Kau live sambil makan tu ada adab ke? Hadis mana yang mengatakan bahawa saya tak boleh live sambil makan? Even kalau di orang kata apa, disuruh waktu nak ada masa nak sembang tu adalah pada waktu kita duduk makan tu, kita sembang. Saya injak di tepi, saya makan, saya pepak, tak ada dalam mulut pun saya cakap. Dekat mana yang kata tak boleh? Hadis mana yang tidak membenarkan? Adakah nak membinaahkan saya makan? Haram kan saya makan ni? Haram. Bismillahirrahmanirrahim. Saya baca bismillah. Saya makan. Minta izin saudara. Berbagai kelakuan pemikiran Berbagai kelakuan pemikiran yang kurang baik tanpa melihat kebaikan yang dilakukan oleh kerajaan PM. Lah ni cerita tentang apakah kebaikan yang dilakukan. Rakyat nak tahu. Jangan orang Pakatan Harapan datang kat kita bagi tahu banyak kebaikan yang dilakukan oleh kerajaan hari ini. Apa kebaikan? Bagi tahu kepada kita. Mereka buat satu brosur kejayaan Anwar, menarik pelabur asing masuk dalam negara kita daripada Indonesia. 11 orang pelabur. Kita pergi dekat dalam website Indonesia kata apa? Terima kasih kepada Anwar Ibrahim kerana membawa pelabur daripada Malaysia ke Indonesia sebanyak 11 syarikat. Pembohong. Lepas tu apa lagi? Lepas angkat sumpah jadi Perdana Menteri, keluar kenyataan, saya akan pastikan Mak Sabu akan mengumumkan harga telur lebih murah esok je. Hari ni dah berapa esok dah?
Last kali keluar kenyataan masalah telur akan selesai daripada dalam tempoh masa 6 bulan. Bohong tak? Pembohong pada rakyat. Lepas tu apa kebaikan yang buat? Cuba cerita. Rakyat hari ni tertekan. Apa benda yang buat kebaikan? Bagi tahu kat kita. Tak payahlah nak cerita ada kebaikan. Saya bagi tahu pada saudara. Kalau saudara tak percaya. 14 hari kalau mereka kata benda ni impossible boleh buat. Pembohong lah, takkan boleh buat lah kerajaan 60 hari. Tuan-tuan pergi tengok track record Ismail Sabri, tuan-tuan tengok track record Najib, tuan-tuan tengok track record Tan Sri Muhyiddin. 14 hari, 20 hari selepas mereka jadi Perdana Menteri, perkara yang pertama mereka buat adalah mereka mengumumkan mereka naik, mereka bagi something kepada rakyat. 14 hari Tan Sri jadi Perdana Menteri, dia umumkan pakej rancangan ekonomi yang pertama, prihatin. Ismail Sabri naik sebagai Perdana Menteri, dia umumkan tu yang kedai apa? Kedai prihatin rakyat tu ke apa? Hak beli murah tu. Yang pak keluarga Malaysia tu kan. Najib Razak mula-mula sekali naik sebagai Perdana Menteri, dia umumkan apa? Gagasan One Malaysia. Anwar Ibrahim naik sebagai Perdana Menteri, apa dia buat? Dia umumkanlah Madani. Kerajaan Madani. Apa yang ada dalam kerajaan Madani itu yang bawa manfaat? Dia cerita ni tuan-tuan, cerita nak nampak ayat tu nampak hebat dia. Madani ni simple je. Mami, Daddy, Nurul Izzah. Untuk mereka sekeluarga je. Anwar Ibrahim lantik Nurul Izzah sebagai penasihat untuk apa? Untuk memastikan bahawa Nurul Izzah belajar untuk menggantikan Anwar sebagai Perdana Menteri. So selepas Anwar, Nurul Izzah jadi Perdana Menteri. Selepas Anwar, dia punya wife jadi Perdana Menteri. Lepas dia punya wife, anak dia jadi Perdana Menteri. Last kali Malaysia ni jadi hak milik Anwar Ibrahim and dia punya keluarga dia. Abah kau MPN juga. MPN buat macam-macam. Tengoklah baru ni Perdana Menteri Anwar Ibrahim pun mengumumkan kebaikan MPN. Mendapat keyakinan pelabur, FDI meningkat, apa nama ni, FDI 1 tahun daripada Januari sampai September 197 bilion. Semua yang Anwar umum yang latest baru ni yang penanda aras ekonomi itu adalah bagi suku tahun yang keempat. Dia umumkan benda tu. Dan semua yang dia umum tu adalah kejayaan kerajaan yang terdahulu, bukan kejayaan dia. Okey tuan-tuan. Rumah mampu milik rakyat 500k tu dia lah. Rumah mampu milik apa ambil 500k. Okey tuan-tuan. Ni Anthony Loke keluar kenyataan. Dia kata DAP ada langkah sendiri untuk menangani Ramasamy. Dia tak percaya kan? Sebab itu adalah perjuangan DAP. Dedak walanan. Kesian tuan-tuan. Kalau fitnah buat dah report Mak Nasir. Duk sembang pandai apa lagi. Dah tuan-tuan, kalau saya fitnah, sudah tentu akan ada orang Pakatan Harapan yang boleh ceritakan kebaikan yang dibuat oleh kerajaan hari ini. Mereka penyokong dan pendokong kepada parti Pakatan Harapan yang menokong dengan Anwar. Saya tanya 15 minit yang lalu, apakah kebaikan yang dibuat oleh kerajaan hari ini? Tapi mereka tak boleh jawab. Macam mana mereka nak yakinkan rakyat, mereka nak yakinkan saya untuk sokong kepada kerajaan, sedangkan mereka yang penyokong kepada kerajaan, kita tanya 15 minit lalu sampai sekarang ni, dia tak boleh nak bagi jawapan apakah kebaikan yang dibuat oleh kerajaan hari ini. Dan selepas itu, dia kata kat saya pun fitnah. Dekat dalam YouTube yang duk tengok 500 orang dekat sini. Dekat dalam FB yang duk tengok 1.2k. Kalau ada saya punya TikTok saya mungkin 2k lebih duk tengok. Takkanlah semua-semua pengikut Bang Noan ni yang duk ada punya ramai ni, satu orang pun tak boleh bagi tahu apakah kebaikan yang dibuat oleh kerajaan hari ni. Sebab apa mereka tak boleh bagi tahu? Sebab mereka tak boleh bagi tahu sebab tidak ada kebaikan yang dibuat oleh kerajaan hari ni. Kalau tidak ada kebaikan yang dibuat, sebab apa masih lagi nak mempertahankan kerajaan hari ni? Hampa mempertahankan pada apa-apa Jacob dapat duit. Pergi semalam Jumaat naik helikopter.
Mana ada Perdana Menteri di Malaysia yang pergi semalam Jumaat naik heli? Saudara, tak ada Perdana Menteri ni nak pergi ke Pahang yang dekat ni pun naik heli. Tuan-tuan, Perdana Menteri ada escort. Dia ada all-rider. All-rider ni tuan-tuan, dia bawa atas highway bukannya slow 180 and 200 sat je sampai. Kita ni rakyat marhin ni mungkin bawa 120, 140 kena saman. Tu pun 120 tak nak menjalan belakang. Oi, terkejut macam tu kan. Tengah-tengah duk bawa kan, sedap tekan 120 duk rasa macam 200 ni bawa kan. Oh, sak-sak terkejut kan. kena ES. Dia pun tak kena ES. Tu pun tuan-tuan, nak pi Pahang pun pakai fly. Nak pi semayang Jumaat berdekat tu ya pakai heli. Tuan-tuan, naik jet ni terbang berapa banyak duit rakyat habis. Dan mereka kata mana tahu dia ada urusan lain. Kamu ni saya nak bagi tahu, dia terbang, kenderaan dia berjalan dua tau. Di atas dia berjalan, di bawah pegawai dia berjalan. Jadi kalau dia naik jet turun di Pahang, kereta-kereta rasmi dia ni macam mana? Mereka dah pergi dah semalam. Mereka semua dah pergi dah kereta rasmi dia ni. Dengan all-rider semua pergi dah tunggu kat sana. Bila mereka pergi tunggu kat sana, kerajaan kena spending dua benda. Kos minyak kenderaan rasmi dia dan juga minyak jet. Jadi bila dia sampai kat sana, dia naik kereta apa semua pusing-pusing. Lepas tu dia punya all-rider balik, dia naik jet ke atas pula balik. Pergi semayang Jumaat pakai helikopter. Perhabis duit rakyat. Itukah kebaikannya, saya nak tanya? Helikopter lah pula. Yang lain belum habis helikopter pula. Kerajaan helikopter Madani kan. Okey tuan-tuan. Makan apa lah benak mentara tu. Betul tuan-tuan. Soalan luluskan KWSP bukan dana kerajaan pun payah nak bagi. Tuan-tuan, KWSP ni, saya ni kadang-kadang kecewa jugalah nak sebut. Saya tunjuk tadi Penyata Kewangan KWSP 2021 Anwar Ibrahim bagi tahu orang yang nak pencen lagi 5-6 tahun, duit dalam akaun dia tinggal 5-6 ribu. Pembohong saudara semua. Sebab pagi tadi saya buat perkiraan dengan rakan-rakan. Orang yang nak pencen lagi 5-6 tahun, kurang-kurang, dia punya average dalam akaun dia sekarang ni semua purata duk ada 100 ribu ke atas. Yang purata yang nak pencen tahun depan ataupun lagi 5 tahun, akaun mereka duk ada 100 ribu. Tu kita ambil, kita bahagikan, orang kata apa, equality lah, semua equal semua kita ni. Kita dapat 100 ribu lebih. Maknanya dia pembohong kepada rakyat. Dia penipu kepada rakyat. Ni masalah tuan-tuan. Kerajaan hari ni dia suka menipu. Dia tak mau bagi tahu benda yang benar kepada rakyat. Sekarang ni dia duk jimat sana, dia duk jimat sini. Dia nak buat apa dengan duit ni? Dia bagi alasan kepada orang-orang yang mangkak buih dan pengikut-pengikut kepada Pakatan Harapan yang tak cerdik, tak erti fikir ni. Yang bila tak boleh nak jawab dia, sikit-sikit nak main isu peribadi dan sebagainya, konon-kononnya orang akan dengar cakap mereka. Inilah yang Anwar duk tipu mereka, doktrinkan agenda perbodohan rakyat pada mereka ni, nak bagi jilat dia. Non. Walaupun dia tipu, mereka tetap percaya juga. Dia duk bagi tahu kata apa, hutang negara banyak, kita nak kena jimat sebab kita nak bayar hutang negara ni. Hampa ada tak member-member ni yang kerja banker ke, yang kerja akaun ke? Hampa pergi tanya dia, adakah kalau negara berjimat daripada sudut perbelanjaan, negara akan membayar hutang tu tahun depan tu dia bayar lebih apa banyak? Dia tak bayar lebih banyak tuan-tuan, sama je dia bayar tiap-tiap tahun. Sebab bila kita buat hutang, orang yang nak bagi kita hutang tu dia tahu dah kita ada kemampuan untuk berhutang dan berapa lama tempoh masa kita nak bayar. Bila dia kata hutang banyak, kita nak kena jimat sebab kita nak kena bayar. Walanon, wa muncai yang tak ada otak pun percayalah cakap banon. Dia ingat hutang kat kedai runcit Makcik Kiah ke? Kalau hutang kedai runcit Makcik Kiah, bolehlah Cik Kiah. Saya ambil barang RM20. Hari ni saya bayar RM2. Minggu depan saya bayar RM18 lah. Kita nak selesai hutang lah.
Tu hutang kat kedai runcit pakai buku 555. Tapi kalau melibatkan bond kerajaan, melibatkan hutang di antara government dan sebagainya, dia bukan macam tu. Dia dah tahu dah berapa lama hang nak ambil masa tempoh, masa hang nak bayar dan sebagainya. Hang ingat apa? Kedai apa ni lah. Hang nak pergi pinjam kat Jepun macam mana? Okey, apa macam ni lah. Pinjam dekat you 5 bilion. You masuk dalam buku dulu kasi tulis. Next year bayar 5 bilion. Lepas tu next lagi bayar 15 bilion. Itu walanon punya otak. Menteri MOF terbaik di dunia. Yang hampa duk sanjung sangat tu. Kalau kata kita berjimat, takkan boleh selesai pun hutang tu dalam tempoh masa segera. Tapi walanon dia bukan ada otak. Dia percaya cakap Anwar tu. Tahun 2023 kita nak menghadapi krisis ekonomi. Nak tak nak kerajaan kena spending. Kerajaan kena spend dan kerajaan kena pastikan bahawa adanya kitaran ekonomi dekat dalam masyarakat. Kalau masyarakat tidak ada kuasa membeli, harga barang akan terus naik. Sebab apa? Demand kurang. Jadi harga barang akan terus naik sebab masyarakat tidak ada kuasa membeli. Sebab apa? Dia punya akan mengurangkan pengeluarannya. Orang pun akan rugi dan sebagainya. Jadi kerajaan pun tak dapat keuntungan. Sebab apa? Sebab rakyat tidak ada kuasa membeli. Jadi kena pastikan supaya rakyat ada kuasa membeli dan sebagainya. Okey, tuan. Syafiq Messi disiasat kerana sudah menjatuhkan maruah PM Malaysia. Ya, sekarang ni saya tahu dekat dalam TikTok sekarang ni ada undang-undang baru. Tapi saya duduk kat Facebook dengan YouTube. Facebook dengan YouTube tak ada undang-undang tu. Hanya di TikTok saja. Fahmi Fadzil kontrol TikTok. Letak apa? Letak regulation. Tidak boleh membuli menteri dan juga kerajaan. Kan TikTok dengan Facebook tak ada, brother. Kesian kat mereka, tuan. Masyarakat dah tak ada purchase power dia, ya, Bang Ad. Oh, nama dia saya dah tahu lah. Nama sebelah dia Kantui. Dia sudah pakai Facebook, saya sudah tahu. Dia pakai gambar sama. Kalau gambar lain saya sudah tidak tahu. Tun M jelaskan harga barang tidak akan turun selagi ada rasuah. Ni saya nak cerita. Apa duk cerita pasal rasuah ni kan? Geng-geng Walana ni. Saya nak tanyalah saudara. Bersatu ni, yang mereka duk kejar ni, akaun nombor satu yang kena adalah 300 juta tau. SPRM tak keluarkan lah dia punya ni. Mula-mula, Abang Non kita tuduh 600 bilion. Lepas tu SPRM kata bukan 600, 92.4 bilion. Lepas tu keluar lagi kenyataan, bukan 92.4 sebab 92.4 tu adalah stimulus package and masa pandemik. Dikatakan melibatkan projek 4.5 bilion. Ini saya cerita semua ni. Lepas tu dalam 4.5 bilion tu, dikatakan hanya melibatkan projek tertentu yang berjumlah 300 juta. Okey, fine. Maknanya bersatu ni kena siasat. Apa nama dia punya tu berapa? Bukan ni. Bukan 300 ni juta. 200 juta lebih yang kena siasat. Ini bersatu, saya nak tanya. Yang besar-besar punya kes ni bila nak siasat? Lim Guang Eng, dia punya ni berapa? Yang kes teruang 7 bilion. Yayasan Akal Budi berapa? 2 bilion. UKSB berapa saudara? UKSB apa nama YMDB berapa puluh bilion. SRC International berapa? LCS 10 bilion. Ni siapa dia tak tumpu kan nak boleh ambil duit dulu ni? Ni siapa tak tumpu ni? Sebab dendam politik. Untuk pengetahuan saudara-saudara semua, saya nak bagi tahu, akaun bersatu bukan disiasat di bawah rasuah. Mula-mula dia tuduh seksyen bawah 16A, kunun-kununnya bahawa ada penerimaan rasuah untuk menganugerahkan projek-projek tertentu. Tapi sekarang ni saudara, dah tak siasat bawah 16A, siasat bawah AMLA atau pengubahan wang haram. Itu pun bukan disebabkan oleh SPRM jumpa, no. Apabila akaun bersatu diaudit dan didedahkan kepada umum untuk menunjukkan bersatu tak ada duit 4.5 bilion. And then SPRM nampak ada nilai 250 juta. Duit yang kita spend untuk bagi bantuan kepada rakyat dan sebagainya lah. So bersatu kena jelaskan mana dia dapat 250 juta. Itu adalah di bawah AMLA. Mana dia dapat 250 juta. Jadi pembelanjaan pilihan raya untuk
Pakatan Harapan 2 bilion tak disiasat. Perbelanjaan pilihan raya untuk Barisan Nasional 1 bilion tak siasat. Yang bersatu 250 juta membantu rakyat kena siasat. Nampak tak? Nak cerita pasal rasuah macam mana? Orang belah kiri dia pun bapak rasuah. Kan? Jadi nak cerita rasuah apa dalam kerajaan hari ni semua perasuah. Kan? Jadi saudara semua. Kan? Nak cerita tentang integriti, nak cerita tentang rasuah kena bersihkan. Kalau pemimpin pun tak ada integriti, tak berani. Sebab apa Anwar tak berani sebut? Kan? Tak ada sebut nama Tan Sri Muhyiddin, tak berani sebut sebab apa? Dia takut kena saman. Anwar, Bang Non kalau dia berani, saya pergi buat report tuan-tuan. Anwar telah pun memfitnah Tan Sri Muhyiddin Yassin curi 600 bilion. Dan makluman yang diberitahu oleh pegawai penyiasat kes mengatakan bahawa Anwar tak sebut kata Tan Sri curi duit. Saya kata, tuan, ni ada mensria. Dia ada niat. Dia ada niat malafide. Berniat untuk menuduh Tan Sri Muhyiddin Yassin mencuri duit. Dia kata memang, you kata ada mensria. Mensria bukan senang nak buktikan. Dia ada niat, you boleh buktikan. Kata Anwar Ibrahim ada niat menuju kepada Tan Sri Muhyiddin Yassin. Saya kata, tuan, saya bagi tahu, ni dalam live saya kata, tuan, Cyber Trooper Pakatan Harapan memainkan isu konon-kononnya Tan Sri curi 600 bilion. Itu, you macam mana you nak mengaitkan bahawa dia orang ni ada hubungan dengan Anwar Ibrahim? Nampak? Nampak tak susunan strategi Pakatan Harapan? Sebab dia orang takut kalau betul Tan Sri curi duit, then you mention the name lah. Macam hari ni, dia kata sampai hari ni bila wartawan tanya betul ke Tan Sri Muhyiddin Yassin ada buat projek Iris dan sebagainya, apa yang Anwar sebut? Bekas Perdana Menteri. Dia tak sebut Tan Sri ataupun Ismail Sabri. Kalau kita pergi buat report, anggota PDRM kata apa? Pegawai penyiasat dia bagi tahu apa? Macam mana kita nak membuktikan bahawa Anwar Ibrahim ada niat untuk memfitnah Tan Sri? Hang pergi buat report 1000 pun tak jalan. Saya ni report bersepah-sepah atas Anwar Ibrahim tak jalan sebab tak dapat nak membuktikan Anwar ada niat. Nampak tak? Ini semua kerajaan Toya Makmin punya lah. Okey tuan-tuan, saya rasa cukuplah setakat tu saja untuk malam ni. Esok pun saya nak kena ke sidang parlimen. Okey tuan-tuan, setakat tu saja. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang share tu, terima kasih banyak-banyak. Yang belum ikuti saya lagi, akaun YouTube saya ke FB saya, tolonglah tekan tu lah, follow kan, subscribe kan, bukan susah pun. Okey tuan-tuan, assalamualaikum.